Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini cikgu akan ajar kongsikan bab 3 yang mengenai pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi sebelum ni kita ada belajar tentang negeri-negeri Selat, iaitu 3 negeri, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Jadi bagi mengukuhkan lagi kuasa, British telah meluaskan lagi kuasa ke negeri-negeri Melayu bersekutu. Untuk negeri-negeri Melayu bersekutu ni, kita tahu setiap negeri-negeri Melayu bersekutu ni mempunyai kekayaan hasil bumi yang banyak, iaitu biji timah. Antara negeri-negeri yang kita perlu kita ingat ialah Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Kerana kaya, sebab itulah British berminat untuk menguasai negeri-negeri ini. Jadi bila kita sebut tentang kekayaan, pada masa itu ada dua kekayaan yang kita perlu ingat. Yang pertama ialah biji timah dan yang kedua ialah emas. Okey, biji timah dan emas. Pada masa ni belum lagi ada getah, belum lagi ada tanaman-tanaman lain, apatah lagi kelapa sawit, tak ada. Yang ada biji timah dan hasil emas, iaitu hasil bumi. Okay, kekayaan biji timah pada awalnya dimulakan diusahakan oleh orang Melayu di lembah-lembah sungai, dan dia dijalankan ataupun di bawah kuasa pembesar Melayu pada ketika itu. Antara pembesar yang diberi kuasa daripada Sultan ialah contohnya Long Jaafar di Larut Perak, iaitu mendapat surat kuasa daripada Sultan Shahabuddin Riayat Shah. Dan Sultan juga menerima hasil perdagangan. Okey, masa ni tradisional lagi secara melambang biji timah secara melampan. Yang kita tahu dia tertumpu di Sungai Perak, Kuala Kangsar, Kelantan, Manjung dan Beruas. Okey, jadi disebabkan ada biji timah, pelabuhan utama juga ada di Perak. Okey, ini menjadi tumpuan pedagang terutamanya Portugis. Sebab Perak kaya semasa itu, bukan saja Barat berminat untuk menguasai negeri Perak ataupun bersahabat dengan Perak, Aceh pun telah meletakkan Perak sebagai negeri naungannya. Perak menjadikan biji timah sebagai bahan untuk mendapatkan perlindungan daripada Portugis dan untuk bebas daripada kuasa Aceh. Jadi mula-mula Aceh yang menguasai Perak ataupun jadi negeri naungan kepada Aceh. Selepas itu Perak ingin bebas melalui perlindungan daripada pihak Portugis. Jadi kita tengok perbandingan antara Perak dan Selangor. Biji timah di Perak dikeluarkan oleh pelombong kecil Melayu, iaitu di kawasan Larut ataupun sekarang kita panggil Taiping, iaitu di Kerian, Kurau, Larut, Terung dan Meruas. Ada perjanjian dengan Belanda. Buktinya di Pulau Bangkok ada kota Belanda yang dijadikan gedung-gedung tu macam store untuk menyimpan biji timah yang diperoleh pada Perak. Pada abad ke-18 hasil dah kurang kerana banyak penyeludupan berlaku dan dijual kepada pedagang British di Pulau Pinang. Sebab masa ni dah ada negeri-negeri Selat dan di Pulau Pinang dah ada juga pelabuhan. Jadi ada yang menyeludup ataupun secara sembunyi hantar dan jual di Pulau Pinang. Di Selangor kita ada di Kuala Selangor, dan seperti biasa Sultan Ibrahim menjual biji timah kepada Belanda. Di Larut diusahakan oleh Long Jaafar dan anaknya Ngah Ibrahim, pembesar Melayu ketika itu. Dan Kuala Sepetang, iaitu Kuala Sepetang ni macam pelabuhan dijadikan untuk mengangkut biji timah dari Perak ke Pulau Pinang. Lepas itu ada satu lagi daerah Kinta. Sangat popular sekarang ni, cikgu berada di daerah Kinta. Cuti ni cikgu tak boleh gerak. So di Kinta ni ada beberapa kawasan yang terkenal dengan biji timah. Yang pertama Bandar Gopeng, Ipoh dan Kampar. Sultan Ismail yang mengusahakan dan memajukan kawasan ni. Muncul beberapa bandar baru, iaitu Bandar Papan dan Pekalan Pegoh. Bila ada hasil, bandar baru pun adalah. Dan di Selangor kita ada Jogra, di Sungai Langat. Dia mesti, kalau ada biji timah, dia mesti dekat dengan sungai sebab nak hantar hasil tu keluar. Dan yang paling utama sekarang, ibu negara kita sekarang, Kuala Lumpur. Kita kena ingat
Tanpa biji timah, Kuala Lumpur tak akan maju. Jadi bermulanya biji timah ni di Ampang, bukan saja orang Melayu, orang Cina pun ada bina pertempatan di situ. Bandar Kuala Lumpur ni pun diambil daripada nama Sungai Lumpur, iaitu yang kita panggil Sungai Gombak sekarang. Dan seterusnya ada di Lukut, diusahakan oleh Raja Busu. Membawa ini pelampung Cina pun ada masuk. Raja Jumat ini berjaya menjadikan Lukut sebagai pusat perdagangan biji timah terkenal. Lukut diserahkan kepada Sungai Ujong. Ini Lukut kat mana? Lukut ni dekat macam kalau sekarang ni dia bersempadan dengan Negeri Sembilan. Okey. Jadi Lukut diserahkan kepada Sungai Ujong, iaitu Sungai Ujong kira kerajaan Negeri Sembilan lah. Selepas berundingan dengan Sultan Selangor. Selangor pula dia tukar Lukut ni, dia beri ke Sungai Ujong Lukut, maksudnya Selangor beri ke Negeri Sembilan Lukut, tetapi Selangor menerima, dia dapat pula balik Kajang, Semenyih dan Meranang. Yang maksudnya tukar Lukut jadi Negeri Sembilan, Negeri Sembilan beri kat Selangor Kajang, Semenyih dan Meranang. Jadi selain pada tu di Pahang, negeri Pahang ada emas. Kalau 3 negeri tadi, Perak, Selangor dan juga Negeri Sembilan lebih kepada biji timah, tapi kalau Pahang kita ingat emas. Maksudnya emas dah lama dah. Kalau ikut rekod negara Cina sejak abad ke-13. Kalau Portugis kata abad ke-16, maksud sudah lama. Sebab tu ada sumber India, dia kata Semenanjung Tanah Melayu ni dikenali sebagai Suwarna Bumi. Ingat Suwarna Bumi, maksud dia apa? Bumi emas. Maksudnya mestilah ada emas, kalau tak kenapa dikatakan bumi emas. Manakala catatan Yunani iaitu 2 Masihi, kita panggil tanah Melayu ni sebagai Golden Chersonis, yang bermaksud semenanjung emas. Dua berkata ada emas kat sini. Emas dekat Pahang ada banyak tempat. Yang pertama di hulu Pahang, ada sekitar Sungai Tembiling, Sungai Jelai dan Sungai Semantan. Kawasan penting peleburan emas ada Raub, Tersang di sini. Ni awak boleh ambil contoh ni. Paling kurang setiap tempat ni ambil dua awak ingat dua tempat. Hulu Pahang, Sungai Tembiling. Popular sampai sekarang. Raub, Selising, Tersang. Jadi kegiatan emas ni bermula pada abad ke-16 dan 17. Masa ni masih diusahakan oleh orang Melayu, orang asli dan orang Minangkabau. Guna cara tradisional lagi. Kaedah mendulang, melampat. Mendulang, melampat. Mendulang ni maksudnya memang secara tradisional. Macam ibarat dulang tu, macam kita korek, kita tapis. Macam tu. Jadi pada abad ke-18 dah ramai orang Cina dari Kelantan, Perak, Negeri Sembilan dah pergi dah ke Pahang untuk emas. So, bila dah ada hasil, ramailah berminat. Jadi orang Cina mula datang dan menggunakan kaedah melampat. Pada abad ke-19, Sultan dah beri konsensi kepada orang Eropah. Ini dah orang Eropah pun dah tahu. Jadi bermula dengan orang Melayu secara tradisional, orang Cina makin besar, dan orang putih datang. Dah mula menggunakan kaedah lombong. Lombong ni sangat besar lah, gunakan teknologi yang lebih maju. Jadi ini latihan, tak apa, latihan awak boleh lengkapkan dalam modul. Apa yang cikgu kongsi ni, ini penambahan daripada modul dan buku teks. Jadi contohnya kat sini kan, apakah kekayaan hasil bumi Selangor dan Negeri Sembilan? Apa? Macam cikgu cakap, ada 2 je pada waktu tu lebih popular, biji timah dan emas. Ini kota Belanda di Pulau Pangkor. Macam cikgu cakap, kalau kat Perak, Pulau Pangkor, Perak, apa yang disimpan? Mestilah biji timah. Kita tengok seterusnya. Jadi ini tokoh yang penting sejarah tanah Melayu. Apakah persamaan tokoh Raja Busu Sultan Ismail, Pelombongan. Masa ni tak ada ni. Jadi sekarang soalan keempat, di Pahang. Sekarang ini orang Eropah yang mendapat hak melombong emas. Orang Pahang begitu percaya sebabkan mereka menggunakan kaedah pelombongan yang berkuasa. Kaedah apa? Ingat bila orang Eropah datang, dia tak guna secara tradisional. Dia secara yang lebih maju, iaitu lombong bawah tanah, lombong dah lebih besar. Mendulang melampat ni lebih kepada kecil-kecilan. Ni kita boleh faham. Awak cuba tengok. Tak apa, ni dalam nota awak. Slide awak boleh kaji sama-sama. Sekarang kita tengok. Tadi kita dah tahu Perak,
Selangor Negeri Sembilan dan Pahang dia ada hasil, iaitu biji timah dan juga emas. Jadi mestilah British dah mula berminat sebab dia dah mula dengan Pulau Pinang, mula dengan Melaka, dengan Singapura. Jadi British ni macam cakap dia tak pernah puas, mesti nak lagi asalkan dia lebih kaya dan mendapat hasil yang banyak. Jadi apa yang berlaku dekat Eropah, macam kita sebelum belajar ni, ada perkembangan industri. Apa industri ni? Industri ni bukannya tanam sayur, bukannya tangkap ikan. Industri ni buat barang, kilang. Kalau industri je awak ingat kilang. Kilang buat apa? Contohnya pada masa ni ada kereta. Kereta tu pelbagai bahagian perlu pelbagai bahan mentah. Jadi dekat negeri Melayu ni ada biji timah yang mendorong British untuk meluaskan kuasa ke Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Okay, apa strategi British meluaskan kuasa di negeri Melayu? Kita dah belajar sebelum ni. British ada banyak cara, tapi yang utama kita nak tengok sini dulu, manipulasi, iaitu cara macam licik nak tipu. Desakan dan ugutan. Ugut macam cikgu cakap sebelum ni. Kalau awak tak buat, kami akan serang, contoh. Dan juga cara yang popular, perjanjian. Okey, nampak macam adil perjanjian, tapi kadang-kadang perjanjian ni selepas ada ugutan. Kalau tak nak berjanji, kami serang. Jadi untuk mengelakkan berlaku kacau bilau, kadang-kadang pembesar terpaksa membuat perjanjian. Okey, strategi manipulasi dekat Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Perak, Negeri Sembilan, Selangor dan Negeri Sembilan ini secara manipulasi, awak ingat. Apa yang dibuat? Okey, British mengambil Perak dan apabila kat Perak ni ada berlaku kekacauan. Agak benar dengan Negeri Selat, dia ambil peluang, dia campur tangan. Sebab kononnya kat Perak ni kucak-kacik ada dua yang berlaku pada waktu itu. Yang pertama, Perang Larut. Dan yang kedua, perebutan tahta Sultan Perak. Okey, apa yang cikgu nak tekan kat sini? Perang Larut ni lebih kepada Cina, kaum Cina bergaduh dengan kaum Cina. Tetapi dalam untuk perebutan tahta Sultan mestilah kita tahu dua-duanya adalah Melayu dan Melayu. Jadi dua-dua ni menjadi alasan kukuh untuk British campur tangan. Okay, kita tengok dulu Perang Larut. Ngah Ibrahim, dia bila semakin maju di biji timah, dia bawa ramai pelancong Cina untuk memajukan pelombongan biji timah. Jadi bila dia bawa ramai orang Cina, ada terpecah kepada dua bahagian, dua kumpulan, iaitu kumpulan Gihin dan Haisat. Dua-dua Cina, tapi satu kumpulan Gihin, satu Haisat. Dan dua-dua bergaduh nak mempertahankan hak masing-masing. Bila bergaduh, terjejaslah biji timah. Jadi Eropah ni, pelabur Eropah yang nak biji timah ni, dia rasa macam nanti aku rugi. Contoh macam sekarang, kita tak boleh keluar rumah, bisnes tak boleh buat. Itulah kekacauan. Bila kekacauan berlaku, kita tak boleh keluar rumah. Bila tak keluar rumah, British, orang pedagang-dagang Eropah ni pun kata, British tolong kami masuk campur untuk pastikan mereka terus untung. Okay. Itu selesai pasal perebutan atau pergaduhan di Perang Larut. Sekarang ni pewarisan tahta. Kini awak boleh ingat kat Perak ni unik sikit. Dia ada sistem penggiliran ikut turn, take turn. Yang pertama Raja Dihileh, itu ada Raja Bendahara, Raja Muda dan Sultan. Okay, Raja Dihileh, Raja Bendahara, Raja Muda, Sultan. Kita tengok pada abad ke-19 ni ada sedikit pergaduhan antara kerabat dia raja ni lah. Okay, dia bermula dengan kemangkatan Raja Ali ataupun kemangkatan Sultan Ali meninggal dunia. Jadi sepatutnya Raja Ismail dilantik sebagai sultan dan mendapat sokongan sebagai sultan dan dapat sokongan daripada Ngah Ibrahim. Raja Yusuf pula juga Raja Dihileh dia nak juga jadi sultan sebab raja setelah kali ikut turn tu sepatutnya dia naik, tapi dia masih lagi tak menjadi sultan. Raja Abdullah pula dia tidak ditabalkan menjadi sultan kerana dia tak hadir kepada pemakaman. Masa dulu bukan senang kalau meninggal dunia ni, sultan-sultan ni, raja-raja ni duduk jauh-jauh. Kadang-kadang berita tak sampai, lambat sampai. Jadi bila dah makam tu, Raja Muda, Raja Abdullah tak datang. Jadi apa yang jadi, Andrew Clark ni dia British, dia memang akan sokong salah satu je. Asalkan yang salah satu tu boleh beri peluang pada British untuk menguasai negeri Perak. Jadi Andrew Clark ni menyokong Raja Abdullah dan menyatakan kesediaan British untuk membantu dan mengesahkan Raja Abdullah sebagai Sultan Perak. Dan juga kononnya nak menamatkan persengketaan daripada pelombong Cina.
Okey, kita tengok Mula-mula Sultan Muhammad Shah Sudin. Kita tengok kat sini. Okey. Raja Abdullah. Kita tengok Sultan Ali mangkat dekat bawah sekali. Bila Sultan Ali mangkat, sepatutnya Raja Abdullah yang jadi sultan. Tapi Raja Ismail yang jadi sultan. Sebab apa? Ada dapat sokongan sebab semasa Sultan Jaafar punya pemerintahan, apabila Raja Ali menjadi Sultan Ali, sepatutnya Raja Ismail dah menjadi Raja Muda. Tetapi Raja Abdullah telah potong, ambil satu langkah menjadi Raja Muda. Jadi bila Sultan Ali mangkat, Raja Ismail dia cuba berkata sebab sepatutnya dia Raja Muda. So sepatutnya dialah yang menjadi Sultan, iaitu Sultan Ismail. Jadi Raja Abdullah terpaksalah kekal jadi Raja Muda. Tetapi British mengambil kesempatan atas konflik ini untuk menguasai Perak. Jadi di Selangor pula ada pertelingkahan antara kerabat Raja Selangor dan juga berlaku perang kelang sama. Kalau kat Perak tadi, Sultan ada perebutan kuasa dan juga ada perang larut, tapi di Selangor perang kelang dan juga perebutan kuasa. Okay, jadi apa yang berlaku? Ada dua raja, iaitu Raja Abdullah dan Raja Mahadi. Okay, Sultan Abdul Samad beri hak mentadbir Kelang kepada Raja Abdullah untuk berjaya memajukan Kelang maju kerana biji timah tadi, dan juga dia membuka lumbung di sekitar Ampang dan Kuala Lumpur dan mendapat sokongan kumpulan Haisan. Ingat, kumpulan Haisan ni bukan saja ada di Perak tadi, di Selangor pun ada kumpulan Haisan. Kalau Raja Mahadi pula, dia mentadbir Kelang sebelum, maksudnya sebelum Raja Abdullah dapat Kelang, sepatutnya Raja Mahadi yang jaga Kelang. Jadi dia naklah balik Kelang sebab Kelang ni maju kan, ada biji timah. Dan dia pula disokong oleh kumpulan Gihin. Yang ni ada Cina, ada Melayu juga. Maksudnya Raja Mahdi dengan Gihin, Raja Abdullah pula dengan Haisan. Jadi British dia pilih salah satu yang boleh buat keuntungannya. Jadi British memberikan bantuan kepada Tengku Kudin untuk menamatkan perang Kelang dan mengharapkan Sultan menerima perlindungan British. Bila bergaduh berlaku kekacauan, macam biasa British kata dia nak jadi hero, dia nak tolong. Tapi dengan syarat dia boleh menguasai Kelang. Okey, bukan Kelang saja, menguasai Selangor. Itu nak menguasai biji timah di Selangor. Okey, di Sungai Ujong pula, dia ada satu sungai yang penting, iaitu Sungai Linggi. Dia laluan yang penting untuk menghubungkan Sungai Ujong dengan kawasan sekitarnya. Okey, bila ada Sungai Linggi ni, dia boleh kutip cukai daripada biji timah. Sebab kalau biji timah nak pergi ke Melaka, mesti kena lalu Sungai Linggi, ibarat tol. Okey, ibarat tol, dari Sungai Linggi tu ada biji timah, ada dari Sungai Ujong ada biji timah, dari Sungai Ujong ada biji timah. Dia nak pergi ke Melaka, kena lalu tol di Sungai Linggi. Jadi dia kena kutip cukai di situ. Jadi siapa yang ada kuasai Sungai Linggi boleh mendapat keuntungan. Jadi apa yang berlaku? Ada dua pembesar, iaitu Datuk Kelana, Datuk Shah Bandar. Ada satu lagi pembesar, iaitu Datuk Muda Linggi. Dia bersaing nak menguasai dan mengawal cukai di Sungai Linggi. Bila bergaduh macam biasa, tercetus kekacauan dan perdagangan terjejas. Jadi British ambil kesempatan sekali lagi untuk berikan bantuan ketenteraan. Dia pilih salah satu je. Dia akan cari pembesar mana yang sanggup bekerjasama dengan dia. Jadi dia bersama dengan Datuk Kelana dan mengalahkan Datuk Shah Bandar. Bila dah kalah, macam biasa British akan meletakkan kekuasaannya di Sungai Ujong. Okey, jelas? Okey, jadi seterusnya kita tengok desakan British di Selangor. Ni ada paksaan juga. Tadi kita kata lebih kepada manipulasi. Ni British. British gagal lagi nak cari alasan untuk mujuk Sultan Abdul Samad menerima perlindungan British. Walaupun dah selesai perang Kelang, Sultan tak nak menerima perlindungan British. Jadi apa yang berlaku? Ada dua peristiwa di Selangor. Iaitu yang pertama, ada rompakan kapal di Kuala Langat. Kapal British. Yang kedua, ada serangan rumah api di Tanjung Rakado. Jadi dua peristiwa ni dia menjadi alasan British kata, Selangor tak aman. Selangor perlukan perlindungan British. Jadi dia desak Sultan supaya terima perlindungan British. Sebab apa? Dua kejadian tadi nak menunjukkan Selangor tak aman. Sama di Pahang, tak ada alasan. Sebab Pahang ni aman damai, ada emas apa semua. Tak ada pergaduhan, tak ada perang. Jadi Sultan Ahmad ni sangat berhati-hati dengan pihak British.
Tetapi Sultan Ahmad, seperti kita tahu, dia ada hubungan yang baik dengan Sultan Johor ketika itu, Sultan Abu Bakar. Jadi Sultan Abu Bakar ni ada hubungan kekeluargaan. Jadi Sultan Abu Bakar ni dia pujuk bantu British, dia pujuk Sultan Ahmad menerima wakil British. Itu yang pertama. Tetapi apa yang menguatkan lagi desakan tersebut ialah ada kematian Guhui, iaitu rakyat British di pekarangan istana. Maksudnya bukan istana bunuh pun, cuma mereka jumpa rakyat British tu di pekarangan istana. Dia menjadi alasan, tak aman, faham tak aman. Jadi British kena bantu. Okey, macam biasa, selalu macam tu. Konon-konon tak aman, British bantu supaya menguasai. Okey, jelas? Okey, jadi ini perjanjian. Tadi setelah ada manipulasi, setelah ada desakan, jadi nak mengukuhkan lagi ada perjanjian. Okey, perjanjian pertama di negeri Melayu iaitu berlaku di Perak, iaitu Pangkor pada tahun 1874, iaitu perjanjian Pangkor. Ada perjanjian di Sungai Ujong, seterusnya ada perjanjian di Selangor dan juga Pahang. Perjanjian Pangkor, Andrew Clark ni dah panggil Gihin dengan Haisan. Panggil dua pihak ni, Gihin dan Haisan ialah kaum Cina, untuk menamatkan perselisihan faham. Pembesar-pembesar Melayu yang Telaga pun panggil Raja Abdullah, panggil Ngai Ibrahim untuk semua berunding di Pangkor. Sultan Ismail dan Raja Yusof tidak menyertai rundingan tersebut. Kenapa? Sebab apa? Sebab British dia memihak kepada Raja Abdullah. British kata Raja Abdullah ni sultan. Jadi mestilah Sultan Ismail dengan Raja Yusof yang sebelum ini adalah sultan tidak menyertai rundingan tersebut kerana tidak bersetuju. Jadi di perjanjian Pangkor, British telah mengiktiraf Raja Abdullah sebagai Sultan Perak. Raja Ismail diturunkan pangkat menjadi Raja Muda pula. Okey, Sultan tetapi dengan timbal balas. Okey, Raja Abdullah dapat jadi Sultan, tapi timbal balas Sultan kena menerima seorang resident British. Nasihatnya mesti diminta dan dipatuhi dalam semua urusan. Maksudnya semua urusan kena dengar cakap resident British, kecuali berkaitan agama Islam dan adat Melayu. Okey, bayangkan disebabkan kita British kata Raja Abdullah jadi Sultan, tapi apa timbal balasnya? Resident British berkuasa dalam semua perkara kecuali agama Islam dan adat Melayu. Ngai Ibrahim pula diakui sebagai orang kaya Menteri Larut dan menerima seorang penolong residen. Kenapa penting ada penolong residen dekat Larut? Sebab Larut ada biji timah. British dia berminat dengan tempat yang ada kekayaan sahaja. Jadi secara tak langsung British telah berkuasa penuh atas pungutan cukai di Perak. Nampak? Daripada tak ada kuasa apa-apa, perlahan-lahan akhirnya cukai pun British yang kuasai. Ini antara syarat perjanjian di Sungai Ujong. Datuk Kelana diiktiraf sebagai pemerintah Sungai Ujong. Macam biasa, you dapat power, dapat gelaran, tetapi cukai British yang punya. Inilah perjanjian yang berat sebelah dari British. Okay. Dan yang terakhir di Selangor, British membantu Sultan memerintah negeri. Ada British menghantar J.G. Davidson letak di Kelang dan Frank Sydenham untuk membantu pentadbiran Selangor. Dan antara perjanjiannya British ni di Pahang pula, ada pegawai konsul British menjaga keamanan di Pahang. Pahang tidak dibenarkan membuat perjanjian dengan kuasa lain. Maksudnya tak boleh nak berniaga bebas. Maksudnya British secara tak langsung telah menguasai tadbiran negeri-negeri Melayu. Okay, ini latihan, awak boleh tengok, tapi awak boleh lengkapkan modul pun dah cukup. Okay, ini kita tengok soalan nombor 1, perebutan antara Raja dengan Raja Mahdi. Apakah alasan Raja Mahdi untuk menguasai daerah tersebut? Kerana apa? Kerana sebelumnya ayahandanya menguasai tempat tersebut. Okay, soalan kedua, tentang di Kuala Langat. Okay, ada serangan di Kuala Langat. Apakah kesan daripada peristiwa? Ingat, bila ada serangan ni menandakan Selangor tak aman. Dan British menggunakan alasan ini untuk konon-kononnya melindungi. Okay, jelas? Okay, soalan ketiga, apakah yang memberi peluang kepada British untuk meluaskan pengaruhnya di Pahang? Okay, ingat, Pahang ni aman. Tak ada pergaduhan kongsi gelap. Tetapi tiba-tiba ada peristiwa pembunuhan di pekarangan istana. Okay, jadi ini yang menjadi alasan. Dan yang keempat, tentang perjanjian Pangkor. Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan menerima seorang residen. Apakah kesan perjanjian tersebut? Okay, ini setelah perjanjian tersebut, British telah menguasai pentadbiran negeri. Walaupun Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan, tetapi telah kehilangan negerinya kerana British telah menguasai pentadbiran. Jadi kita lihat, saya rasa cukup setakat ini untuk
Rakaman kali ini harap-harap uh, pelajar dapat memahami sedikit tentang apa yang cuba disampaikan oleh dalam topik ini. Okey, ini sedikit latihan, tetapi tak apa, cikgu nak yang paling penting awak siapkan latihan dalam modul. Okey, jadi saya akan sambung kemudian dalam topik ini dalam sistem resident. Kita sambungkan nanti dalam kelas yang berikutnya. Okey, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, macam biasa WhatsApp kepada cikgu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.